Kucing Sungai Temurung. Terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan juga Siti Ramizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Auda yang sentiasa menyaksikan kami di Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Temburong edisinya pada hari ini 29 Jamadil Awal 1447 Hijrah bersamaan dengan 20 November 2025 Masihi. Dan apa yang diharapkan pada hari ini agar Auda sentiasa di dalam keadaan sehat walafiat hendaknya dan juga didoakan agar segala perancangan yang akan Auda rancangkan pada hari ini berjalan dengan lancar. Jadi Auda nampaknya kita akan teruskan sahaja menyaksikan bahan visual yang akan disampaikan oleh rakan setugas kita Siti Izawati. Jadi mari kita saksikan bersama. Sekolah merupakan tempat penting bagi melahirkan generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Di setiap daerah di negara Brunei Darussalam, wujud sekolah-sekolah yang memainkan peranan besar dalam pembangunan masyarakat. Salah satu daripadanya ialah Sekolah Rendah Puni yang terletak di Kampung Puni, Mukim Bangar, daerah Temburong. Sekolah ini mempunyai sejarah yang menarik sejak penubuhannya pada pertengahan abad ke-20. Nama penuh sekolah ini adalah Sekolah Rendah Puni, terletak di Kampung Puni, adalah di sekitar kawasan Kampung Puni lah. Murid-murid terdiri daripada Kampung Puni kebanyakannya. Sekolah ini ditubuhkan pada 1949 dan sekarang tahun ini kira-kira 76 tahun ditubuhkan. Pada bulan November tahun ini setakat 85 ramai murid, guru-guru sebanyak 15 orang termasuk CFBT dan JPI dan kaki tangan seramai 9 orang. Visi sekolah ialah sekolah unggul generasi cemerlang dan misi berwawasan, berkualiti dan berdisiplin. Pada 1 Januari 1950, sekolah ini mula beroperasi secara rasmi dengan Pangeran Muhammad Yassin bin Pangeran Haji Abdul Rahim sebagai guru besar pertama. Ketika itu, bilangan murid sekitar 40 orang sahaja, terdiri daripada murid lelaki dan perempuan dari Kampung Puni serta penduduk berhampiran. Hanya satu darjah diadakan pada peringkat awal, namun minat belajar yang tinggi menyebabkan bilangan murid semakin bertambah setiap tahun. Saya bertugas sekolah ini sejak 2015 hingga 2025 sekarang, iaitu 10 tahun berkhidmat di Sekolah Rendah Puni. Saya guru besar yang ke-27 bagi berkhidmat di sekolah ini. Ya. Cabarannya masa ini kalau kita mengikut peredaran masa, kualiti pengajaran guru hendaklah dari masa ke semasa bukan lagi macam cara lama yang chalk and talk. Sekarang guru-guru fokus kepada penggunaan ICT dan cabarannya adalah menggunakan pengajaran yang berkualiti untuk murid-murid mengikut abad masa sekarang, iaitu menggunakan komputer sebagai asas, bukan lagi asas, sebagai reference untuk guru-guru meningkatkan kualiti pengajaran. Seiring dengan peningkatan jumlah murid dan keperluan kemudahan yang lebih baik, bangunan sekolah telah beberapa kali dinaik taraf. Pada tahun 1970, 2 blok bangunan tambahan dibina, 1 blok bilik darjah dan 1 blok dewan sekolah. Peningkatan ini menunjukkan perhatian kerajaan terhadap kemajuan pendidikan di kawasan pendalaman, khususnya di daerah Temburong. Kemudian dengan pelbagai kemudahan-kemudahan yang telah pun disediakan. Pada tahun 2015, sekolah ini telah mencapai A2C PSR. Selain daripada akademik, sekolah pernah menduduki juara lafazan ayat-ayat lazim selama 2 tahun pada tahun 2019 dan 2020. Jika melihat daripada peningkatan kecemerlangan dalam bidang PIBG, sejak 2015 sekolah ini aktif dalam kumpulan
Persatuan Ibu Bapa Guru, dan kami telah menganjurkan jubli nilam pada tahun 2019, dan insya-Allah pada hari Sabtu ini 15 November adalah jubli platinum, merupakan satu pencapaian yang cemerlanglah untuk bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Sejak penubuhannya, ramai bekas murid sekolah rendah Puni telah berjaya dalam pelbagai bidang. Ada yang menjadi pegawai kerajaan, guru dan usahawan. Kejayaan mereka menjadi bukti bahawa sekolah ini telah banyak menyumbang kepada pembangunan model insan di Temburong. Guru-guru yang pernah berkhidmat di sekolah ini juga dikenang atas jasa mereka mendidik anak bangsa dengan penuh dedikasi. Pesanan saya kepada ibu bapa selaku guru besar, apa saja aktiviti yang dianjurkan sekolah, seperti kami ada aktiviti Reading Eggs, iaitu melibatkan pembelajaran membaca dalam bahasa Inggeris, ada KGBK dan fonik untuk bagi prasekolah, begitu juga aktiviti dalam matematik juga kami libatkan, ibu bapa kami panggil. Apa saja aktiviti yang kami buat, ibu bapa perlu hadir supaya apa yang diajarkan di sekolah dan di rumah itu ada kesinambungannya. Secara keseluruhannya, sejarah Sekolah Rendah Puni menggambarkan perjuangan masyarakat luar bandar dalam memperjuangkan pendidikan. Dari pembangunan sederhana beratap daun nipah, kini sekolah ini berdiri megah dengan kemudahan lengkap. Kisah perjuangan ini menjadi contoh terbaik tentang semangat kerjasama, kesabaran dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Sekolah Rendah Puni bukan sekadar institusi pendidikan, tetapi juga warisan bersejarah yang membuktikan bahawa kejayaan bermula daripada usaha dan perpaduan masyarakat.